Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana direzekikan lagi dapat bertemu dalam majlis 10 minit setiap hari bersama dengan Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Pada hari ini, setelah kita berbincang panjang sebelum ini berkenaan dengan Al-Imam Al-Bukhari dan juga bab yang pertama dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, maka kita akan masuk kepada hadis yang pertama yang diletakkan berada di bawah babu kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qaulillahi jalla dzikruhu inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Bab di dalam menceritakan bagaimana permulaan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bab pada menceritakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada anda sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi selepas daripada baginda. Maka hadis yang pertama yang didatangkan selepas bab ini adalah hadis yang dikenali dengan nama hadisun niyyah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sanad para guru yang sama menyambung daripada satu generasi ke satu generasi sehingga bersambung akhirnya kepada Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu wardah. Semoga Allah meridai beliau, meridai para murid beliau, para guru beliau, dan meridai siapa sahaja membaca Sahih Al-Imam Al-Bukhari, mendengarnya, mempelajarinya, dan semoga Allah meridai siapa sahaja yang telah membaca mana-mana karya karangan Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu wardah. Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu berkata, Haddatsana Al-Humaydi Abdullah bin Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Al-Imam Al-Bukhari dalam setiap hadis yang ada dalam kitab sahih beliau ini, beliau akan mendatangkan salah silah para guru yang telah bertanggungjawab menyampaikan hadis Rasulullah, bermula daripada sahabat yang mendengar, terus ke tabi'in yang mendengar daripada sahabat, seterusnya sehinggalah sampai kepada Al-Imam Al-Bukhari. Dan hadis-hadis yang didatangkan dalam kitab ini akan dinyatakan satu persatu daripada mana Al-Imam Al-Bukhari mengambil hadis ini sehingga bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dipanggil sebagai al-isnad, iaitu rantaian para perawi, rantaian yang menghubungkan antara seorang ulama hadis dengan seorang ulama hadis yang lain di dalam mereka menurunkan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka terima daripada guru mereka, diturunkan kepada generasi yang seterusnya. Dan subhanallah, daripada Al-Imam Al-Bukhari bersambung pula daripada murid beliau, contohnya Al-Imam Al-Firabri, turun sehinggalah kami mendengar hadis ini daripada para guru kami, khususnya daripada para ulama Al-Azhar Al-Sharif, khususnya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi bin As-Sayyid bin Jabr Al-Hasani, dan khususnya Fadilatul Syekh Sa'd bin Sa'd Jawish Al-Husaini rahimahumallah. Dan begitu juga hadis ini telah saya terima daripada Fadilatul Syekh Usamah ibn Badi' Sa'idan Al-Filastini dengan sanad beliau yang bersambung juga sampai kepada Al-Imam Al-Bukhari. Dan ini satu kelebihan dan satu keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada umat Islam, yang mana mereka ini bukan semata-mata dapat membaca hadis sabdaan Nabi mereka, sebaliknya mereka juga mengetahui salur galur para ulama
yang telah bertanggungjawab, yang telah berusaha sehabis mungkin untuk memastikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita. Sebagai contoh dalam hadis ini, insya-Allah kita akan berkenalan sedikit demi sedikit. Moga-moga setiap hari kita membaca nama para ulama hadis ini, Allah Subhanahu wa taala memberkati mereka, dan moga-moga pahala bacaan hadis ini sampai kepada mereka, lalu mereka redha dengan apa yang kita lakukan. Apabila mereka redha, moga-moga Allah juga meredai kita semua biiznillah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama ini adalah hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Humaidi, iaitu murid langsung, iaitu guru langsung kepada Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu, yang bernama Abdullah ibn Zubair. Kalau kita merujuk sebagai contoh apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Fathul Bari, beliau menceritakan beberapa biodat ringkas tentang Al-Imam Al-Humaidi, atau nama betulnya adalah Abdullah bin Az-Zubair. Kita mungkin biasa dengar seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Zubair ibn Al-Awwam, tapi rupa-rupanya ada juga para ulama hadis, iaitu guru kepada Al-Imam Al-Bukhari, yang juga bernama Abdullah ibn Zubair, yang lebih dikenali dengan gelaran Al-Humaidi. InsyaAllah setiap kali kita bertemu dengan perawi hadis, kita akan cuba mengingati semula siapakah mereka. Moga-moga dalam kita membaca hadis, bukan semata-mata kita mendapat manfaat daripada hadis, kita juga dapat berkenalan dengan para ulama yang mereka ini merupakan silsilah emas, yang merupakan insan-insan begitu istimewa sehingga hadis mereka diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, sehingga Sahih Al-Bukhari menjadi kitab yang paling sahih selepas Al-Quranul Karim. Al-Humaidi adalah merupakan seorang ulama hadis yang sebenarnya adalah merupakan salah seorang yang bersambung nasab dengan Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza, yang merupakan isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Humaidi itu adalah nisbah kepada datuknya yang di atas, yang bernama Humaid, atau juga Al-Humaid itu adalah Al-Humaidi, iaitu orang Humaid itu merujuk kepada satu kabilah yang bernama Al-Humaidat, dan ada kemungkinan juga beliau adalah daripada keturunan Humaid, yang mana Humaid ini adalah merupakan satu kekeluargaan yang mereka ini adalah keturunan Asad bin Abdul Uzza bin Qusay ibni Kilab ibni Murrah dan keseterusnya. Maknanya beliau, kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, kalau yang tadi itu kemungkinan didatangkan oleh Al-Imam Al-Qastallani, tapi kalau menurut di dalam kitab Fathul Bari, memang dinyatakan terus oleh Al-Imam Ibn Hajar bahawa Al-Imam Al-Humaidi ini adalah seorang lelaki yang bersambung nasab kepada seorang lelaki yang bernama Humaid bin Usamah, yang mana Humaid bin Usamah ini adalah daripada cucu cicit zuriat Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, yang mana kalau kita tahu Sayyidatuna Khadijah bernama Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Berarti Al-Humaid, iaitu Abdullah ibn Zubair Al-Humaidi ini adalah orang yang berketurunan bersambung nasab dengan Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid di datuk Sayyidatuna Khadijah. Kerana Sayyidatuna Khadijah bernama Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza, dan Abdullah ibn Zubair Al-Humaidi juga daripada keturunan Asad bin Abdul Uzza, dan ini juga sebenarnya menunjukkan beliau juga mempunyai silsilah yang bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bertemu nasab Nabi dan juga Abdullah ibn Zubair Al-Humaidi di Qusay ibn Kilab ibn Murrah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ia adalah baginda bernama Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay. Jadi Sayyiduna Rasulullah dengan Sayyidatuna Khadijah bersama nasab pada Qusay ibnu Kilab, manakala beliau pula juga bersama nasab dengan Rasulullah, iaitu Al-Humaidi bersama nasab dengan Rasulullah juga pada Qusay ibnu Kilab radhiyallahu taala anhum jami'an. Dan beliau iaitu Al-Humaidi ini adalah merupakan seorang teman rapat kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, dan kita pun tahu oleh kerana nasabnya adalah bersama dengan Sayyidatuna Khadijah, bersama dengan Rasulullah, maknanya beliau juga adalah seorang Quraisy sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i juga adalah seorang Quraisy. Beliau telah menyertai rihlah Al-Imam Asy-Syafi'i dalam menuntut ilmu daripada Sayyiduna Sufyan ibnu Uyainah, dan selain daripada beliau adalah merupakan murid kepada Sayyidina Sufyan ibnu Uyainah, beliau juga telah mempelajari ilmu fiqh daripada Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri. Bahkan suatu Al-Imam Asy-Syafi'i pergi ke Mesir, beliau juga menyertai Al-Imam Asy-Syafi'i, dan apabila Al-Imam Syafi'i wafat di Mesir, beliau iaitu Abdullah ibnu Zubair Al-Humaidi telah kembali semula ke Mekah dan akhirnya meninggal dunia pada tahun 219 Hijriyah. Maka kata para ulama, seakan-akan Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu memulakan hadis Sahih Al-Bukhari dengan beliau menyebut dahulu guru beliau yang paling faqih, yang berbangsa Quraisy, kerana berpegang dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaddimu Quraisyan, kamu semua dahulukanlah golongan Quraisy. Maka seakan-akan Al-Imam Al-Bukhari telah mendahulukan hadis yang pertama ini dengan mendatangkan guru beliau berbangsa Quraisy yang paling faqih, iaitu murid langsung kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Itulah Sayyiduna Abdullah ibnu Az-Zubair ibni Isa Al-Humaidi radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Dan insya-Allah pada pertemuan keesokan hari kita akan melihat pula biodata guru kepada Sayyiduna Abdullah ibn Zubair Al-Humaidi, iaitu Sayyiduna Sufyan ibn Uyainah, yang juga merupakan guru kepada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Terima kasih di atas kesudian dalam menghadiri majlis ini. Moga-moga dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.